Raja Petra telah mendapat dana untuk tujuan ini memfitnah dan kena jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang berlaku dalam cerita Wahab? Wahab U-turn ke? Wahab? Kita cerita. Dan saya ada pendedahan eksklusif juga tentang Wahab. Geng-geng antarabangsa ini yang telah menggunakan orang kita melalui wakil daripada UK itu dinamakan Raja Petra. Raja Petra, beliau telah digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan kerajaan ini melalui satu lagi skandal seks. Ini baru permulaan, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ini aku akan bawa ucapan dan juga penjelasan dan juga ulasan daripada Iswaldi Moni berkaitan dengan Wahab dan Agus lagi. Tiba-tiba Wahab mengeluarkan kenyataan gangguan seksual berlaku di Bintulu, iaitu Agus dah buat gangguan seksual terhadap Wahab. Betul ke benda ni berlaku? Kenyataan yang dikeluarkan tu mengatakan ada gangguan. So, disebabkan gangguan tu lah Wahab berdendam dengan Agus. Sebab tu lah Wahab boleh deal dan juga boleh meluahkan perasaan dengan Mr. H. Dan plan yang dibuat oleh Mr. H bersama dengan Wahab untuk nak mendesak menjatuhkan Agus. Last bila dia apa yang mereka plan, buatlah video lah apa semua. Last sekali menjatuhkan dan memalukan sekali dengan Wahab. Asalnya mereka plan dan mereka rancang untuk memalukan Agus sahaja. Sekali terus Wahab pun malu sekali. Sebab itulah tiba-tiba lepas tu Wahab U-turn daripada Mr. H. Kalau boleh kita fahamkan balik daripada awal. Hampa boleh masuk dekat aku punya profile, hampa tengok dekat aku punya list video. Aku akan menceritakan daripada awal kes Agus dan Wahab ni. Hampa akan faham A sampai Z, punca dia apa segalanya. Dan last kali hari ni aku akan bawa penjelasan daripada Iswaldi Moni dan hampa boleh tengok plot twist dia daripada Wahab ni. Dan nampak cara macam benda ni real. Benda ni real, tapi tak apalah. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswaldi. Kita tengoklah. Betul ke tak betul? Kita dengar apa penjelasan Iswaldi Moni untuk menjatuhkan seseorang dengan plan ni. Last kali yang kena adalah Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar. Jadi malam ni, sebab itu kalau tuan-tuan perasan bahawa ni geng-geng seperti Raja Petra, budak Papukari dan sebagainya mula attack saya. Dia mula attack. Kenapa dia mula attack, tuan-tuan? Dia orang dah nampak betapa lemahnya gerakan dia orang sampai saya seorang pun dia tak boleh nak lawan. Ni tak cerita jentera kerajaan, saya seorang pun dia orang tak boleh nak lawan. So malam ni saya nak cerita pendedahan saya, apa kaitan Raja Petra dengan pertubuhan antarabangsa yang dikenali sebagai Illuminati untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia kerana ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim menentang eksionis. Dan Raja Petra telah mendapat dana untuk tujuan ini memfitnah dan kena jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kegagalan dia tak berani datang kat Malaysia, tuan-tuan. Saya buat pendedahan eksklusif malam ni. Bagaimana yang kat Malaysia ni, Papugari ke Papagomo ke apa semua tu yang macam-macam dia tu, dia orang tak tahu. Dia orang ambil, dia orang sebarkan je. Dia orang tak tahu what's going on, termasuk apa yang berlaku dalam cerita Wahab. Wahab U-turn ke? Wahab? Kita cerita. Dan saya ada pendedahan eksklusif juga tentang Wahab. Dan kenapa saya put so much interest tentang Wahab ni? Sebab saya kata ini bukan cerita Wahab, ini bukan cerita Agus. Ini bukan cerita Wahab, ini bukan cerita Agus, ini bukan cerita Mr. H. Ini cerita bagaimana saya dah dedahkan sebelum ni. Kalau tuan-tuan ikut saya kata ada satu konspirasi seks akan digunakan sekali lagi terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah stage pertama. Dan geng-geng antarabangsa ini yang telah menggunakan orang kita melalui wakil daripada UK itu dinamakan Raja Petra. Beliau telah digunakan
sebagai alat untuk menjatuhkan kerajaan ini melalui satu lagi skandal seks. Ini baru permulaan, tuan-tuan. Lepas ni akan ada lagi. Jangan terkejut kalau saya kata. Dan saya pernah dedahkan sebelum ini. Saya kata akan ada. Okay, kita akan cerita. Tapi sebelum... Alright. Turn of an event. Okay, saya baca cerita. Wahab dakwa gangguan seksual di Bintulu, KPN. Polis menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan bekas ketua pengarah Jabatan Komunikasi Datuk. Okey, kejap tuan-tuan, saya ni phone saya overheating lah. Okey. Sorry. Polis menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan bekas Ketua Jabatan Komunikasi Datuk Muhammad Agus yang dikatakan berlaku di Bintulu, Sarawak. Ketua Polis Negara Tan Sri Azzuddin Husin berkata laporan diterima oleh pengadu iaitu penolong pegawai JKOM Muhammad Awhab Abdul Kadir Jalani 33. Berdasarkan laporan itu, Abdullah mendakwa kejadian berlaku pada 21 Oktober di sebuah hotel. Polis telah membuka siasatan di bawah Seksyen 354 kerana mencabul dan Seksyen 377D atas kesalahan melanggar kesopanan, katanya. Razudin berkata Abdul Wahab mendakwa tampil membuat laporan bagi melindungi diri selain menafikan terlibat dalam komplot menjatuhkan dan mereka-reka cerita terhadap Muhammad Agus. Tambahnya, polis masih menjalankan siasatan mengenai kes ini dan mengambil beberapa individu untuk diberi rekod keterangan. Okay. So Is, kau salah dalam isu Wahab ni. Saya tak salah, saya salah. Saya cerita macam ni. Wahab pergi berjumpa untuk kali kedua ni pun ada minta nasihat juga sebenarnya. Nasihat siapa? Bertanya kepada saya lah. Bukan Wahab tu tanya, adalah orang lain tanya. Wajar atau tidak sebagaimana. Saya kata sebegini. Cerita dia. Ni cerita lah. Saya cerita yang ni cerita. Hari tu saya cerita secara, saya kata saya cerita dan siapa yang ikut Facebook saya bagi hint. Saya cerita secara umum dahulu. Yang tu berkenaan dengan video tersebut. Now, video tersebut adalah video yang difabrikatkan. Now, bagaimana lead kepada video itu? Itu fabrication. Video itu memang difabricate menurut dakwaan mereka. Menurut dakwaan kedua-duanya, Wahab pun kata fabricate, Agus pun kata fabricate. Okey, itu fabricated. Now, isu dia bagaimana lead kepada video itu. Kita kena nilai satu-satu isu satu persatu. Kita kena nilai isu satu persatu. Yang ini adalah isu berkenaan dengan video. Yang satu ni video. Yang ini serangan atau seksual di Bintulu, Hotel Bintulu. Dan saya tahu video itu dan saya tahu mereka pergi ke Bintulu pada waktu Jepak punya masa tu pilihan raya negeri Jepak sebelum itu. Now, cerita dia begini. Sewaktu saya wajar cerita. Saya ceritalah secara umum lah. Sebab benda ni pun dah keluar kat berita kan. Sewaktu peristiwa tu berlaku, awal dia di... Okey, saya undur sikit. Ada usaha, sebagaimana saya sebut tadi tentang Raja Petra, untuk nak menjatuhkan kerajaan ini, terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, pada waktu itu, pada awal dulu, saya bagi amaran. Saya kata akan ada satu video ataupun akan ada satu lagi permainan seksual yang akan dilakukan untuk mengenakan kerajaan Anwar Ibrahim. Kita kena faham, Agus dilantik oleh siapa, tuan-tuan? Datuk Seri Anwar Ibrahim. JKOM di bawah siapa? Direct di bawah Perdana Menteri. Kita kena faham satu perkara itu. So, anything that happen to Agus, sebenarnya diorang nak kaitkan dengan Anwar Ibrahim. Cuma silapnya tindakan mereka, benda itu berlaku sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berada kat dalam Malaysia. Diorang silap plan. Dan yang kedua, diorang tak sangka bahawa Wahab akan U-turn. Yang itu diorang tak sangka. So, the plan dia bagaimana? Plan dia, ada seseorang dihantar oleh Raja Petra. Saya kata tadi, ada perancangan international untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum itu dah ada. Sebab apa? Datuk Seri Anwar ini sangat tegas berkenaan dengan isu Palestin. So, beliau wajib dijatuhkan. PAS wajib menjatuhkan. Perikatan Nasional wajib menjatuhkan. Tetapi PN ini bukan berkaitan dengan international. Yang ini adalah accidental. Memang mereka nak jatuhkan. Ini kita akan cerita sebentar lagi. Yang saya cerita tentang Raja Petra ni memang dia mendapat dana dan dia memang ditaja untuk memastikan peristiwa ini berlaku dalam sekuen tersebut. Sekuennya apa? Bila menyedari bahawa ada aduan. Sebenarnya yang aduan tu kemudian dia tak masuk dalam skrip dia. Dia tengah cari cara bagaimana nak kenakan. Bagaimana nak kenakan kerajaan ini. So dia target Agus. Agus ni
tak tahulah, wallahualam, mungkin ada kelemahan sebagainya, kita tak tahu. Mungkin ada history yang diorang tahu yang kita tak tahu. Daripada polis ke apa, kita tak tahu. We never know. Manusia ni kita ada dark secret kita. Dan sesuatu berlaku kepada Wahab secara serangan seksual di Bintulu pada bulan 10. Perkara ini diadukan oleh Wahab kepada seseorang di dalam JCOM, bukan Mr. H, yang berkaitan dengan Mr. H pada waktu itu. Orang biasa je. Perkara ini travel sampai kepada kumpulan yang bersama dengan Mr. H. Mr. H melihat ini adalah satu peluang. Kebetulan di dalam grup itu, bagaimana saya kata, ada daulah terpendam. Geng-geng yang memang berkait dengan PN, memang berkait dengan Raja Petra. Mereka melihat ini opportunity. Let's set a trap. Kita kena buat satu trap, kenakan Agus kali kedua. Sebab yang serangan pertama tadi, macam mana nak buktikan? It's my words against your words. Tapi dia orang lupa ustaz budak, ustaz PAS yang kena gangguan seksual, yang kena 13 bulan sebab mencium lelaki di dalam bilik hotel itu pun sebenarnya my word against your words juga, dia kena 13 bulan. Tapi dia orang tak tahu kes tu. So dia kata kita kena cari something yang solid. Kita kena create something yang solid. Tak cukup sekadar Wahab punya cerita ni, tak cukup, tak kuat. So kita kena perangkap dia. So bagaimana nak perangkap dia? So dia buat phone conversation. Okay, dia kata yang penting sekarang ini kau kena video call pada dia, buat video call, buat cerita, borak-borak sebagainya, sebagaimana di plan. The rest kami akan fabricatekan. Dan dalam laporan itu Wahab mengatakan dia telah menyerahkan telefon itu kepada bukan Mr. H sahaja, tetapi satu grup. Ada beberapa orang di dalam itu, di mana serahan tersebut berlaku dan akhirnya video itu di-delete. The original video itu yang grup ini delete. Sebab dia orang tak nak video itu yalah, kalau dia kata fabricated, tiba-tiba Wahab keluar, mana ada conversation saya tak cakap macam tu. Kan toy. Okay, dia orang delete, fine. So bila dia fabricate, the idea was sebenarnya untuk nak kenakan. Ini dia ada dua grup dalam grup ni. Satu grup yang saya kelar Mr. H ni. Grup Mr. H ni sebenarnya nak kenakan Agus saja. Tapi dia tak nampak ada satu grup PN ni sebenarnya dia orang nampak opportunity kenakan Anwar Ibrahim. Itu saya kata bodohnya Mr. H ni. Dia tak nampak benda ini. So apa yang berlaku? Mr. H ni naively fikir kita ambil video ni, kita ugut je lah Agus. Ni ada video, kau letak jawatan. Dia fikir macam tu. Tetapi grup satu lagi tu ambil opportunity tersebut, dia sebarkan kepada pembangkang. Tak disangka pembangkang sebar. Yang Wahab setuju adalah video itu hanya untuk mengugut Agus. Tapi dia tak setuju video itu disebarkan secara publik. Bila video itu tersebar secara publik, tuan-tuan, Wahab sudah marah. The agreement was this video only untuk ugut secara internal. Tetapi sekarang sudah tersebar dengan dia sendiri malu. So bila dia sudah malu, dia U-turn, dia kata tak, video was not true. Video was not true, tetapi kejadian awal itu was true. Dan kenapa Wahab setuju untuk nak kenakan Prof Agus? Ni saya buka cerita sebab dah keluarlah report. Sebab kejadian awal di Bintulu itulah, itu yang dia marah tu. Sebab kejadian itulah yang dia nak buat video. Jadi sebenarnya sebelum ini kau cakap pasal Agus, dia macam ni lah tuan-tuan. If you are my friend, I don't care what you do behind your bedroom. Serius saya kata, saya tak peduli tuan-tuan. Kita nak cerita dosa besar, tuan-tuan ni boleh jamin ke tuan-tuan tak ada dosa besar? Sembahyang subuh pun terajak, tak dosa besar tu kan? Ini termasuk saya lah, saya sendiri. Tapi itu tidak menjadikan kita tak boleh nak berkawan dengan semua orang. Tak. Dosa dia. Kita tetap anggap orang itu sebagai kita tengok secara fizikal dia. Dan Prof Agus still my friend. He is still my dear friend yang saya sayangi. Seriously, lillahi ta'ala saya cakap. Sebab saya anggap dia sebegitu. Apa berlaku sebaliknya itu cerita lain. Itu cerita dia. So sekarang ni serangan seksual itu dikatakan telah berlaku. Baik. So apa kaitan dengan Illuminati semua ni, cerita-cerita ni? Saya kata tadi, plan is ada dua gerakan. Satu gerakan seksual. Kalau tuan-tuan ingat, tidak ada cara yang boleh jatuhkan Anwar Ibrahim melainkan dengan cara fitnah. Melainkan dengan cara seks. Itu je cara dia. Kita tengok liwat 1, kita tengok liwat 2. Dulu UMNO mainkan liwat.
Orang PAS tak percaya. Sekarang orang PAS mainkan liwat. Orang UMNO tak percaya. Dulu siap Hadi Awang tulis satu buku, tajuk dia Qazaf. Dosa Qazaf, menuduh orang meliwat sedangkan dia tak tengok dengan mata kepala dia. Hukum dia fasik. Dia tak boleh jadi saksi anak dia menikah nanti. Ini Hadi Awang tulis tau. Tetapi sekarang orang PAS sewenang-wenangnya tulis dalam komen, dalam apa orang kata, dalam social media, sewenang-wenangnya dia tulis tanpa dia tahu dosa itu anak dia tak sah nikah. Kalau dia jadi wali, anak dia tak sah nikah selagi mana dia tak bertaubat dan meminta ampun kepada Anwar Ibrahim. Itu besar dan beratnya dosa qazaf. So kenapa perkara ini berlaku? Kenapa cerita ini? Ada orang kata bosannya cerita Wahab. Dia bukan masalah Wahab. Itulah masalahnya orang kita. Kita tak nampak apa yang diorang cuba kenakan. And that is why, kenapa kita asyik kalah. Bila musuh kita serang, kita tak nampak serangan musuh itu. Kita nampak yang fizikal. Kita tak nampak secara belakangnya macam mana dia orang buat. Sebab itu juga kenapa dahulu Dato' Seri Anwar Ibrahim asyik kena serang. Asyik kalah dengan serangan. Dan kenapa pembangkang tak boleh tapis dan tangkis serangan-serangan yang bertubi-tubi yang menggunakan submersif ini. The real aim bukan Wahab. The real aim bukannya Agus. The real aim Anwar Ibrahim. Cerita selepas ini akan keluar satu lagi cerita, tuan-tuan. And they are planning it. They are planning it. Ini baru surface. Jangan cakap saya tak cakap. Ini baru surface-nya, tuan-tuan. Akan ada keluar lagi cerita lepas ni. Bukan berkaitan dengan Wahab. Bukan berkaitan dengan Agus. Someone else. And they are cooking it up. Tengah memasak sekarang ini. Untuk memastikan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim kena turun. Kerana apa? Sebab dialah satu-satunya. The only pejuang Islam. Pejuang orang Melayu. Pejuang Malaysia. Bukan setakat orang Melayu saja. Seluruh rakyat Malaysia yang benar memperjuangkan bumi Palestin sejak dahulu lagi. Sampai sekarang dan sampai beliau habis menjadi Perdana Menteri. Ini bahaya kepada golongan-golongan yang backing negara haram Israel. Now, you can think otherwise. Dan siapa yang dia orang letak kat depan ni? Seorang yang bernama Raja Petra, Raja Kamarudin, yang sekarang ini berada di UK, tak berani balik ke Malaysia, tuan-tuan. Dia berani cakap sebab dia dekat online. Dia bolehlah cakap, ramai yang percaya cakap dia. Tuan-tuan fikir, apa kerja dia sampai dia boleh ada duit, ada dana dan sebagainya? Tuan-tuan fikirlah. Kalau dia tak buat benda ni, tuan-tuan, dia orang terfikir fulus datang daripada mana? Dia boleh sanggup fitnah sesuka hati dia. Tuan-tuan ingat, kalau dia tak ada financial backing, tuan-tuan ingat dia datang daripada mana? Mana kau punya sumber is? Jangan tanya aku punya sumber. Selama ni kalau aku cakap tak betul ke? Berbanding dengan Raja Petra? Sebab itu, tuan-tuan, saya kata, this thing, ada satu benda yang akan berlaku minggu depan, hari Isnin. Minggu depan ni, hari Isnin sampai hari Jumaat. There'll be a few things yang akan berlaku, termasuk kepada kerajaan Malaysia. Apa dia is yang akan berlaku termasuk kepada kerajaan Malaysia? Yang tu korang tunggu. Just wait and see. Okey, geng. Hampa dengar kan penjelasan Iswadimo ni kan? Dia menceritakan ada orang akan plan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Bukan orang lain pun, orang kuat parti PAS juga. Ni, orang mangkak tolol ni daripada Perikatan Nasional yang kata untuk nak memperjuangkan agama. Dulu ni yang duk kata liwat ni adalah daripada UMNO. Sekarang UMNO dah tak sebut dah soal-soal liwat ni. UMNO dah tak bersuara soal-soal liwat ni. UMNO pun dah diamkan diri. Kan? Sebab apa? Sebab UMNO dah tak larat tunggang dah. Kan? Mereka pun tahu, pimpinan UMNO semua tahu. Dan soal-soal liwat ni. Dan dulu ni, daripada Syed Pah lah kata ini adalah fitnah. Hingga Hadi Awang mengeluarkan buku. Last hari ni, saat ini, tahun ini, bulan ini, yang duk tunggang kes-kes liwat ni daripada puak yang kata memperjuangkan Islam. Islam apa hampa ni, kita nak tanya. Islam jenis apa ni? Kita nak tanya ni, Islam jenis apa hampa ni? Kononnya kita ni tambah-tambah dekat dalam, kalau hampa tengok dekat dalam TikTok ada seorang nama Syarafuddin. Hampa boleh pergi tengok Syarafuddin. Duk buka Quran, tunggang agama, tunggang itu. Ni ayat-ayat tafsir Quran ni dengan nafsu dia kau kan. Sedapnya.
buka ni, buka Quran dah buat live, buka Quran, tunjuk Quran dekat kita kan, cerita pasal Quran lah apa semua. Lah duk bawa fitnah sampai hari ni. Oh, yang mana ayat-ayat zalim-zalim dia letak dekat site kerajaan. Yang mana hak bagi syurga, taman-taman anggur, hak yang dapat berkat redha Allah, yang bersyukur, dia letak dekat site dia. Sedangkan dia lupa yang duk buat kerja-kerja fitnah, kerja-kerja dajjal ni, puak depa. Ni dajjal tak keluar lagi tau. Dajjal tak keluar lagi sekarang. Walaupun Dajjal dah ada dekat atas muka bumi ni, tapi Dajjal belum dibebaskan. Ni, parti PAS, parti Islam se-Malaysia dah buat kerja-kerja Dajjal. Dah melaksanakan kerja-kerja Dajjal setiap hari. Allah. Cuba hangpa tengok fitnah yang dulu. Fitnah yang dulu dah selesai kes mahkamah dah. Dah selesai segalanya. Dah selesai dah. Orang Cina DAP dah saman dah pimpinan UMNO. Kan? Dia korek balik gambar-gambar tu. Dia korek balik. Parti-parti tu cakap, kawan ni. Hei, berapa ramai kalau orang-orang DAP nak ambil tindakan kepada para walaun tik dekat dalam TikTok tu. Berapa ramai dia pun boleh buat duit juta-juta dah. Tapi disebabkan pimpinan DAP pun rendahkan ego tu. Kalau pimpinan DAP berkerah macam dulu aku tak tahu habis pakat-pakat duk kena saman. Kita tengok geng. Untuk hari Isnin minggu depan kita tengok apa yang akan berlaku. Ini pengkhianat Islam lah parti PAS ni. Pengkhianat yang duk dekat London untuk sembang kemah. Doa Assalamualaikum dengan pakai topi macam aku kat, tapi dia macam topi-topi cowboy sikit kan. Pakai topi itulah inilah apa semua duk sembang kemah gila-gila punya. Kalau hampa nak tengok video dia, aku tak tengok video dia. Sebab kadang-kadang aku fikir, memang sedap dengar dia cakap. Memang best dengar dia cakap kan. Oh, dia menceritakan fakta itulah. Lah sekali. Kita boleh tengok. Dia cenderung dia nak kita tinggalkan hak yang kerajaan hari ni. Dia nak orang ikut dia. Dia nak orang dengar cakap dia. Oh, dia bukan main lah. Dia dapat pendedahan itu, pendedahan ini. Oi, hebatnya. Sehingga hang tak perlu ada di dalam negara pun. Hang tak perlu itu, tapi hang boleh dapat bukti-bukti mahkamah, hang boleh dapat itu, hang boleh dapat macam-macam. Hang siapa sampai hang boleh dapat mudah sangat bab-bab peguam negara pun ke apa semua hang boleh dapat tahu. Oh, macam dia ada di dalam ketua polis negara, dia macam dia berkawan dengan ketua hakim negara. Oh, semua ibarat tapi bila macam dia buat keluar satu fakta, haram pajadah apa pun tak betul. Tapi itulah agenda mereka untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab kita kena ingat, Hadi Awang sangat-sangat sakit hati dengan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Bermulanya Anwar Ibrahim memilih untuk masuk ke dalam UMNO 1982 kalau tak silap aku. Bermula itulah mereka dah kafirkan Anwar Ibrahim. Sebab mereka mengharapkan Anwar Ibrahim masuk bersama dengan PAS. Tapi Anwar Ibrahim tidak menjadi ahli PAS dan tak join PAS pun. Dia hanya buat aktiviti dia punya seorang-seorang dia aja. Tiba-tiba Anwar ni, dia pun mengharapkan Anwar ni akan pilih PAS. Tentu Anwar memilih untuk bersama dengan Barisan Nasional, untuk bersama dengan UMNO. Sebab tu Ustaz Fadil Noor pun agak kecewa waktu awal-awal. Tapi apabila Anwar Ibrahim duduk di dalam UMNO BN, dapat jadi menteri. Penggal yang pertama dah diangkat menjadi menteri tau. Kan kali pertama Anwar Ibrahim dapat jadi wakil rakyat, menang dekat Pematang Pau, dia dah jadi menteri. Penggal yang kedua dia dah jadi menteri kewangan dan juga timbalan Perdana Menteri tau. Dalam masa dua penggal, kurang daripada 10 tahun, dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Hampa kira lah tengok cepat ataupun tak dia ni Anwar Ibrahim. Lagilah orang yang hak mana duk serang UMNO BN waktu tu lagi sakit hati apabila orang yang dia harapkan masuk PAS, lepas tu dia tak masuk PAS, tiba-tiba dia pergi masuk UMNO. Dan apabila Anwar dipecat, sebelum Anwar dipecat ni, Anwar dah buat macam-macam dah untuk agama Islam. Dah buat Bank Islam, dah buat UIA, dah buat macam-macam dah. Mandi Safar, hapuskan Mandi Safar, Kementerian Kewangan, lepas tu Kementerian Pendidikan. Waktu Anwar Ibrahim macam bagi arahan supaya anak-anak kita duduk di sekolah pakai tudung, pakai tutup aurat, pejabat awam apa semua pakai seluar panjang, pakai tudung dengan sempurna.
Dan Anwar dah buat semua tu, arahan Anwar Ibrahim kan. Dan apabila Anwar Ibrahim dipecat, ni yang Hadi Awang dia duk harap dia boleh jadi Perdana Menteri daripada PAS apa semua. Tiba-tiba Ustaz Fadil Noor dan arwah Tok Guru Ni Aziz sambut Anwar Ibrahim selepas dipecat tu, sambut Anwar dan angkat Anwar bakal Perdana Menteri, babe. Hampa kira tengok, cuba hampa tengok, sakit hati ke tak sakit hati ni Hadi Awang. Sebab arwah Tok Guru Ni Aziz pinggirkan Hadi Awang, tak mau dengar cakap Hadi Awang. Tiba-tiba angkat Anwar sebagai calon Perdana Menteri Malaysia waktu tu. Waktu tu kalau tak silap Barisan Alternatif. Dan cuba kalau hampa tengok dalam masa tahun 2000, rundingan apa semua, patutnya memang arwah Tok Guru dan beberapa orang daripada PAS dan juga daripada DAP apa semua setuju Anwar menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba ada salah seorang manusia yang bernama Hadi Awang menolak Anwar sebagai calon Perdana Menteri dan menamakan Tengku Razali Hamzah kuli. Cuba apa tengok. Sebab apa? Dia ada dendam di dalam nusibat hati dia ni, kan? Hati dia ni dia ada menyimpan dendam terhadap Anwar Ibrahim. Sebab tu dia menolak Anwar Ibrahim dan dia menamakan Tengku Razali Hamzah sebagai calon Perdana Menteri. Cuba hampa tengok. Sebab tu kalau hampa tengok Pakatan Rakyat tak lama tu. Kan tiba-tiba bila Anwar masuk penjara apa semua, dia tinggalkan Anwar. Kan macam Pakatan Rakyat berpecah, last apa mentala. Last hari ni tiba-tiba pula dia duk mulalah perangai-perangai buruk-buruk Hadi Awang ni. Jadi inilah sedikit perkongsianku, hampa boleh tengok yang sebenarnya parti PAS ni, Raja Petra apa ni, inilah agenda mereka untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. So aku mengharapkan kita elak dari puak-puak ni dan kita harapkan Anwar Ibrahim kekal menjadi Perdana Menteri buat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 100 tahun pun tak apa, minta Allah panjangkan umur Anwar Ibrahim. InsyaAllah. Sebab kita perlu pemimpin. Tengok Anwar sampai hari ni tak ambil gaji, babe. Tak ambil gaji. Siapa dia sanggup buat kerja tak ambil gaji? Kalau aku tobat, aku tak jadi Perdana Menteri ya. Dan dia hanya makan allowance ahli parlimen dan juga peruntukan ahli parlimen. Lepas tu dia hanya ambil dia punya allowance gaji ahli parlimen dengan peruntukan. Tiga benda tu je. So dia macam dia pun Perdana Menteri, dia ada orang lah yang akan buat kerja untuk parlimen dia, yang akan turun padang untuk parlimen dia, dan setiap usaha dia akan terus pergi buat tugas sebagai Perdana Menteri, pergi carilah orang-orang hak yang mana patut, pergi bantu-bantu mereka. Seperti mana kalau hampa tengok dekat Facebook Anwar Ibrahim, dia selalulah posting setiap usaha dia, nama apa atas, selalu dia pergi turun, macam dia pergi turun padang jumpa orang tu bagi bantuan mewakili Perdana Menteri. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Terus sokong Kerajaan Perpaduan dan terus sokong Kerajaan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.